Oh, Okay, ya. okay boleh ya. Macam Ustaz ni. Okay. Tak nak handphone. Ustaz okay Ustaz, dah boleh dah? Oh. Dah rakaman? Dah start. Okay, dah start account. Okay, siapa nak mula dulu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita buat interview dengan Ustaz Faizul yang mana dia bawah apa panggil? Dia Ustaz sebagai apa Ustaz? Cuba Ustaz boleh terangkan kat kami Ustaz ni apa dalam Ustaz punya ni travel agent ni. Okey, yang sebenarnya Ana bukan lagi travel agent, Oh, tapi akan melangkah ke travel agent. Kami Mutawif Haramain Kedah Services adalah syarikat services yang sebenarnya ejen pemasaran am bagi travel agent lain. Buat masalah kami guna apa orang ni lesen motek daripada travel agent lain, sementara guna nama aja untuk terbang. Tapi kalau kita pergi umrah semua tu guna tim MHKF punya Mutawif, semua terbang atas nama lesen syarikat tu. Tapi semua urusan kita urus sendiri. Tapi dalam proses untuk register MHKF Travel dan pasal isu PKP dan sebagainya tu yang terlambat sikit. Tapi kerja yang kami buat adalah sama lah. Pasal kami tetap agak akan pasarkan umrah lah apa semua ni macam travel agent. Tapi buat masalah ni tak ada lah benda tu. Pasal PKP dan haji pun dah tak boleh pergi semua ni. Tapi semua yang travel agent pun ada setengah-setengah yang tak buat sebelum ni, yang tak fokus sebelum ni, kami masuk buat terus. Iaitu dari segi perkhidmatan Mutawif. Apa saja kerja Mutawif yang sebelum ni orang duk kirim lah, duk buat apa dekat sana, kalau kita nak umrah orang kirim duit, kirim doa, kirim nak buat apa, kirim tekah semua, itu kami buat di sini lah ni. Tapi kita buat di sana, kita ada wakil di sana. Jadi Mutawif Haramain Kedah Services didaftarkan macam enterprise besar, partnership ana dengan seorang lagi ustaz, seorang lagi Mutawif. Kira kami dua orang lah. Okey. Kami lah aku dia macam tu lah. Jadi ana sebagai managing director dan seorang lagi tu kira general manager. Kami ada seorang budak praktikal daripada Universiti mana tu dia, BITM Kelantan. Itulah kira kita tidak ada pekerja, kita lah kerja sendiri, kita lah bos, kita lah duit. Dan dalam pejabat ni yang kecilnya saja buat orang kata apa, kalau orang nak bayar duit dan sebagainya, orang nak main import dekat pejabat semua, kita kena ada lah pejabat nak tahu barang sikit, tu je. Sebab tu kita ambil budak medical tu. InsyaAllah bila kita dah daftar travel agent nanti, kita akan pindah ke satu pejabat yang besar, yang satu floor, untuk kapasiti yang sesuai dengan keluasan requirement Motek. Yang rasa anda semua tahu kalau nak buat lesen dan sebagainya, Motek ni perlukan macam mana, ada dalam syllabus itu semua. Ada ke? Okey Ustaz, sebelum tu saya nak pas kat orang lah untuk bertanya soalan, sebab kami semua ni ada soalan kami sendiri kan Ustaz. So kami bolehlah kita mula dengan Muhammad Naim dulu untuk soalan dia, sebab kami ni ada soalan dua. Seorang ni ada dua soalan untuk Ustaz, so nanti Ustaz bolehlah jawab InsyaAllah kita jawab. Okey, boleh Naim. Ustaz. Terima kasihlah Ustaz. Kami memang saya hargai kehadiran Ustaz. Jadi soalan pertama saya adalah penumbuhan dan cabaran yang dihadapi sepanjang pandemik COVID-19 ni. Apakah perubahan dan cabaran yang sepanjang COVID-19 ni berlangsung dekat space tu? Perubahan dan cabaran. Seperti kita semua tahu,
semua travel agency di Malaysia ni memang terkesan dengan apa yang terjadi hari ini dengan pandemik COVID-19 ni. Ada juga travel agency yang tutup belum kita tahu di atas sebab kerugian yang besar, dan ada yang jual syarikat, tapi kami yang nak mula ni kami tak boleh beli lah. Dan ada company besar yang ada side income lain dari segi produk-produk sampingan yang lain. Jadi mereka tu agak selamat, dan ada juga yang sebelum ni tak fikir apa-apa bisnes, baru nak buat bisnes lain, kemungkinan menggunakan modal yang banyak. Ada yang buka kedai runcit, kedai frozen, ada yang buka motel, tapi motel pun tak boleh jalan, so akan menjadi lagi beban. Tapi pada kami, Mutawif Haramain Kedah Services atau MHKS, kami menjalankan perkhidmatan. Bila kita sebut perkhidmatan, jadi kita kurang kos permulaan mungkin ada sedikit, pasal kita nak sedap pejabat, kita nak sedap penambah sikit. Mula kita start tak ada pejabat, lepas tu kita dah establish ni lah buat pejabat. Jadi bila kita mengamalkan perkhidmatan, kat situ kita nampak dah ada kos. Orang kata apa yang orang bagi, duit yang orang bagi, itulah kita guna, dan kita ada commission dari segi syarikat dan ejen. Jadi tidak ada kesan yang teruk sangat kepada syarikat yang mengamalkan perkhidmatan ataupun travel agent yang ada produk sampingan yang lain. Contohnya travel besar, walaupun yang bukan daripada travel tu, tapi yang boleh beritahu contoh satu travel besar tu, dia ambil kurma satu kontainer 22 tan, 23 tan sekali turun. Dan dia akan buat jual borong kepada kami ni, yang syarikat-syarikat macam kami yang jual kurma, syarikat-syarikat travel agent lain yang sebelum ni tak pernah ambil kurma dia jual. Jadi bila dia mempelopori sebagai pemborong besar daripada Madinah, jadi dia boleh hidup sebab travel agent yang lain yang tak pernah ambil kurma direct daripada Madinah, semua tu jenis ambil sikit-sikit, akan cari kepada yang travel agent yang besar yang buat macam ni. Jadi masing-masing ada bahagian masing-masing. Semuanya siapa yang di atas tu dia kena untung lah. Dan kami pun, pasal kami dah dalam proses untuk register travel agent, dan kami ada ground di Madinah, ground di Saudi. Pihak ground tu uruskan untuk ambil kurma di ladang kurma dan sebagainya. Jadi kami pun pemborong direct daripada Madinah. Jadi ada beberapa perkara di mana urusan perkara perubahan dalam pandemik COVID-19 ni, tak semua orang kesan teruk, dan tak ada yang kata tak kesan, memang ada terkesan. Tapi siapa cepat atau lambat cara nak pick up, nak ubah, kita kena ubah. Kita dah benda tu dah ubah, kita kena ubah juga. Macam mana nak tackle dari segi, kalau kita banyak kepada produk, kita masih boleh jual online. Tapi kita tumpu pada package umrah, package haji, package pelancongan, kita memang terkesan teruk. Dan bila kita dah ambil duit, dan kita dah guna duit tu dulu untuk benda-benda lain, untuk urusan syarikat, ia akan mendatang masalah. Tetapi kalau syarikat-syarikat yang memang telus, memang akan simpan tepi saja duit jemaah, duit peserta atau customer yang nak melancong, selagi tak melancong, dia tak guna, insyaAllah selamat. Tapi kalau guna, dia akan terkubur, dia akan teruk, pasal dia kena bayar balik nanti rugi, kena bayar balik ke customer, dan kali dia tinggal tak apa, dan dia nak pusing modal tak lepas. Tapi insyaAllah untuk syarikat kecil macam kami mengamalkan package perkhidmatan ibadah, berkaitan ibadah, sama ada berkaitan dengan umrah, berkaitan dengan haji, berkaitan dengan mutawif sendiri. Jadi kita buka package ibadah haji, kita buka package akikah kurban dan sebagainya, wakaf Quran, wakaf kursi roda, wakaf kursi lipat dan sebagainya di Tanah Haram, di Mekah, Masjidil Haram. Jadi tak ada masalah untuk itu, sebab kita tidak menyimpan modal,
Kita cuma terima duit orang, kita terus bayar kepada sana, wakil kita di sana, wakil sana kita laksanakan. Jadi kita cuma ambil persen daripada dia ada produk khidmat yang, bila produk khidmat ni dia ada upah lah. Mana kata kita ada komisen, kita ada bahagian keuntungan syarikat, kita ada komisen kepada ejen. Tetapi seperti Ana pernah beritahu, MHKS ni agak berlainan daripada orang lain pasal kami adalah daripada kalangan-kalangan mutawif yang kalangan-kalangan ejen yang sebelum ni agak terkesan bila duduk di bawah naungan travel agency lain, sebab travel agency dia buat bisnes, jadi dia mengutamakan bisnes. Macam Ana mengutamakan Khidmatan. kebajikan mutawif dan ejen, dan juga buat bisnes ala-ala apa yang Nabi kita ajar. Jadi kita ambil keuntungan berpada-pada ala kadar dan mulakan dengan kebajikan jemaah, yang penting customer dan ejen-ejen sekalian, supaya bila kita mulakan dengan niat lillahi ta'ala, kita jalan atas amanah dakwah untuk ajak orang buat ibadah ni tanpa menghadkan niat ibadah orang. InsyaAllah bila ada sale, ada rezeki. Ada sale, ada rezeki. Dan insyaAllah tahun ni tahun kedua, nampak bertambah baik. Kita mula tahun lepas musim macam mana? Musim macam ni. Kita mula bila register syarikat dalam bulan 3, bulan 4 kita start seorang-seorang. Itu bulan 5, bulan 6 baru mula dengan adanya ejen. Dan kita dapat dalam 15 ekor kambing dan 7 ekor unta untuk korban. Hebat juga lah baru start sebulan. Tapi tahun ni kita target tu tinggi. Tapi setakat hari ni kita ada 38 ekor kambing dan hampir 10 ekor unta. Jadi alhamdulillah nampak ada peningkatan dari masa ke semasa. Cumanya yang Ana nak beritahu, perubahan tetap ada, kesan tetap ada. Cuma bagaimana pihak travel, sama ada dia tumpukan pada umrah sahaja dan belanjaan sahaja, ataupun dia ada side produk lain, itu yang boleh menentukan jatuh bangun ataupun kesan perubahan dia tu. Tapi boleh dikatakan dalam Malaysia ni separuh daripada travel yang ada backup plan. Lagi separuh suku tu tutup terus, dan lagi suku tu baru dia ubah. Tahun lepas lah, masa mula-mula PKP tu baru ubah. Dan ada daripada yang baru ubah tu pula, baru pun tak boleh pergi, baru lagi okey, nah. Itu yang nak bagi tahu. Ini kalau ada apa ni? Ada lagi Ustaz. Saya doakanlah yang segalanya baik Ustaz dekat dengan company Ustaz nanti. Ada satu soalan. Soalan kedua dia adalah pelaksanaan BDR dan WFH adakah memberi impak kepada MHKS? Yalah. Bekerja dari rumah ataupun jenis online ni memang itulah permulaannya. Sebab Ana mula seorang-seorang jual kurma, jual zam-zam bila mula-mula PKP. Dan bila Ana buat seorang berjaya, setiap minggu Ana buat open order, dapat dalam 20 ke 30 kilo kurma, ataupun 10 ke 30 botol zam-zam. Jadi selepas 3 bulan tu baru Ana selepas 2 bulan baru Ana register syarikat, dan Ana ajak partner Ana ni cari lagi mutawif dan ejen-ejen yang sebelum ni dengan kami untuk buat. Ana apply, Ana duplicate apa yang Ana buat supaya semua orang buat benda yang sama. Jadi memang kita buat cara online pun, cuma dulu mula-mula boleh lah jumpa orang, tapi kalau ni tak boleh jumpa orang. Jadi memang kita guna cara tu, kerja dari rumah punya style lah, work from home. Bila dah buka kelonggaran sikit, dah habis PKP, memang dah jadi PKP semua tu, kita ada pejabat,
dan kita ada budak praktikal, dan kadang-kadang ada orang main pejabat, ada orang main beli barang kat pejabat. Tapi bila ada main PKP sekali lagi, kita ulang balik pada cara yang online, itu bekerja dari rumah. Admin kita pun yang duduk kat pejabat ni pun dia kerja di rumah, dan nak bagi kat dia jika perlu main pejabat, atas seminggu 2 hari dia main pejabat jika perlu saja. Kalau tak perlu, minggu-minggu duduk buat dari rumah apa. Tapi kita berhubung melalui WhatsApp ya. Macam tu. Jadi pada Ana tak ada masalah pasal bisnes yang kami buat ni. Bisnes perkhidmatan ni dia boleh guna cara online, dan kita cuba buat sesuatu yang bagi orang teruja daripada cara online kita, cara komunikasi di dalam WhatsApp dan sebagainya. Contoh dia, Ana suka ambil yang korban akikah ni juga. Korban akikah ni, bila kita buat akikah untuk nak cari orang buat korban, kita kena buat akikah. Bila kita lancarkan akikah, kita bagi turun harga, special price, bagi semua ejen tu ada. Bila semua ejen tu ada, apa tunjuk setting nak share. Share screen lah. Boleh tak? Okey. Ya, kalau tengok di sini, Ana akan buat nota yang macam ni. Sama ada untuk akikah, untuk majlis tahlil ke majlis apa pun, kita bila kita buat pelaksanaan di sana, kita akan ada video. Kita akan ada video. Kalau tengok dekat yang hak kuning ni, dekat kuning ni, kalau ejen pemasaran MHKF, kita gabung nama dia. Kalau mutawif, kita gabung nama dia. Jadi masing-masing akan dapat bukti pelaksanaan. Mana kata dia boleh tunjuk gambar, dia boleh tunjuk video, ada nama dia dalam tu. Jadi memudah cara dia untuk dia buat marketing. Dan selain dia mudah cara dia buat marketing, orang akan percaya kat dia. Contoh dia lagi satu, macam wakaf Quran. Wakaf Quran kita buat di Malaysia ni, kita bagi kepada surau, masjid, pusat tahfiz dan sebagainya. Daripada orang bagi kat kita wakaf tu, kita beli Quran, kita pergi hantar sendiri. Masa pergi hantar tu, Ana sediakan baju korporat, Ana sediakan baju t-shirt. Setiap ejen, siapa yang ada masalah, Ana suruh ikut. Lepas tu, mereka yang bagi. Mereka yang bagi, dengan sendirinya, ada gambar dia, ada bukti dia yang bagi. Jadi kalau dia bawa gambar tu, dia tunjuk gambar tu dekat masyarakat sekeliling grup WhatsApp dia. Atau kami kutip duit wakaf Quran dan sebagainya, serah kepada surau, masjid, pusat tahfiz, pusat pengajian dan sebagainya. Dia tunjuk gambar. Orang akan percaya, pasal orang kenal dia, dan orang nampak gambar dia sendiri, bukan setakat dia kutip duit bagi pihak syarikat. Dia sendiri bersama-sama dengan syarikat tu untuk buat kerja tu. Jadi orang akan lebih percaya. Jadi apa yang kita buat ni boleh guna untuk kuatkan bila kita nak guna online sistem ni, bila kita nak guna bekerja dari rumah ni, kita cuma tembak bukti-bukti yang orang boleh teruja lah bila tengok bukti kita yang pelaksanaan ni. Dan Ana juga mengamalkan beberapa sumbangan tanpa unsur keuntungan. Contoh dia,
majlis tahlil arwah dan doa selamat di Mekah, infak kepada petugas-petugas Masjidil Haram, beli makanan. Yang terbaru sekali, yang latest sekali, sedekah makanan buruk di Mekah. Semua tu anda tak letak harga, anda letak seikhlas hati. Orang nak bagi banyak mana orang tak apa, kita letak dalam satu dana sumbangan. Banyak mana orang bagi, banyak tu kita akan salurkan. Tapi kita salurkan bila ada tabungan. Kita salurkan ikut masa tu, kalau bulan, tiap bulan kita buat tahlil, kita bagikan sebulan pokok dia nak bagi tahlil yang lebih tu kita masuk dalam tabungan tu. Jadi kita boleh buat setiap bulan, kalau orang tak bagi pun kita boleh buat. Sama juga nak infak Jumaat dan sedekah makanan burung dan sebagainya. Yang latest sekali sedekah makanan burung ni, bayangkanlah. Kalau orang-orang yang miskin, yang tak ada duit, tapi dia ada hati untuk taat kepada Allah, untuk buat ibadah, nak sedekah RM1, kita boleh terima bila kita kata seikhlas hati. Dan kita cadangkan pula ada walaupun RM1. Bayangkanlah kalau nak bubuh RM100, nak cari seorang pun payah. Tapi kalau kita kata seikhlas hati, seorang RM1 untuk grup asnaf katakan. Tapi mereka ni hati mereka besar, tapi mereka tak mampu. Tapi kalau dekat RM1 kerana Allah, untuk sedekah ke jalan Allah, mereka boleh bagi mungkin lebih daripada RM1. Bayangkanlah RM1 di Mekah ada ganjaran 100 kali ganda sedekah. Hantar duit kat sana dalam sekali bagi, sehari bagi dalam bagi tu dalam RM25. Itu bagi kat burung. Bila orang bagi RM1, orang bagi RM10, orang bagi RM20. Contoh dia infak Jumaat, nak beli makanan tu ada dalam 200-300. Tapi dia bagi RM20. Tiba-tiba kita hantar video dah ni, kita dah menjalankan amanah pelaksanaan bagi makan kepada petugas-petugas Masjidil Haram. Dia akan teruja, dia akan seronok. Contoh dia majlis tahlil. Ada orang ada duit bagi sampai 200-300, ada orang tak ada duit bagi 230. Tapi kita tak menyekat, bagi banyak mana pun tak apa. Bagi senarai nama arwah banyak mana pun tak apa. Itu bila kita buat kat sana majlis, wakil kita di sana akan baca nota macam yang tunjuk tadi tu. Baca nota tu ada nama-nama arwah-arwah yang mereka bagi tu. Bayangkan seorang bagi 5, seorang bagi kat 10. Kita baca. Jadi kita bagi balik kat mereka video, gambar apa semua majlis nuri tu. Ya Allah, terima kasih, tak tahu apa kali. Kita pun tak tahu nak jawab. Dari segi itulah kita punya, orang kata apa, sale kita akan main ke belakang daripada benda bakti yang kita buat, amal yang kita buat tanpa unsur keuntungan. Tapi di sebaliknya ada keuntungan dia dari segi nama, mencipta nama kita akan naik dari segi tu. Orang akan bercerita bagi kat mereka ni. Lalunya kita nak bagi duit, orang suruh buat, dia pun dah siap dah buat dah. Tapi tak tahu semua kat telefon macam tengok, kita tahu dulu ni tu pergi ni tunjuk kat family aku, dia terkejut tengok ada nama mak ayah, arwah mak ayah mereka ada nama kat dalam ni. Jadi dari situlah. Jadi peranan online system dan cara bekerja dari rumah ni cara tak ada masalah. Itulah yang diterima pakai buat masalah ni. Yang semua orang tak boleh keluar ni, orang memang duduk kat handphone-nya. Jadi kita kena guna pakai benda tu lah. Jadi anak buat ni tak main, apa tak main. Pasal meeting ni lah. Dan sekali-sekala kita perlu. Jadi nak duduk rumah kan, pegang handphone nak duduk ni lah. Handphone dengan laptop lah. Kerja dalam rumah. Tu pun hampir 10 komputer dan 38 kami lah. Bulan ni memang bulan raya tu. Bulan raya tu kira memang fokus untuk ajukan korban. InsyaAllah. Boleh buat tu. Boleh lah. Boleh tu. Okay, lepas tu Ali ada soalan kan? Lagi? Ada lagi ni. Buka mic. Ali Haikal ni. Buka mic.
pembelian dan penjualan sepanjang pandemik ni adakah dapat meningkat atau ya sekali ya apa macam dalam pandemik ni adakah pembelian dan penjualan sepanjang pandemik meningkat atau menurun? Okey. Dari segi bisnes yang kami buat ni, kita kena buat analisis selalu. Tugas Ana sebagai pengendali syarikat ni memang hari-hari kena buat analisis dan pilih apa produk khidmat dan apa produk jualan yang kita kena tumpu untuk pastikan sentiasa ada peningkatan, sentiasa ada sale. Contoh dia, di musim pandemik, tiba-tiba bulan Ramadan, kerajaan confirm dah, dia tak akan bagi orang raya. Setiap kali raya dia mesti kena buat PKP. Sebab kalau raya, kalau dia tak bagi pun orang tetap juga jelas. Orang tetap juga mencari surat polis dan sebagainya. Tapi dia tetap kena buat je ialah macam mana pun untuk mengekang orang keluar. Jadi kita kena tengok contoh dia di musim bulan puasa, sebelum puasa kita kena jual kurma. Orang Malaysia ni, orang kita ni, dia makan kurma bulan puasa je. Tapi kalau kita ni, anda semua yang akan jadi mutawif tak lama lagi. Kita makan kurma ni setiap masa Nabi ajak kita makan setiap hari. Sehari 7 biji. Baru tak ada perkara-perkara anasir kiri kanan yang duk main mensihir dan sebagainya. Nak jaga kesihatan kita kena makan benda tu hari. Jadi kita dah biasa makan, kita selalu pergi umrah, kita biasa pergi, biasa dapat free. Jadi kita balik makan. Jadi orang Malaysia ni, orang luar ni, orang biasa-biasa ni, mereka waktu Ramadan lah. Jadi masa Ramadan, kita ambil stok banyak. Waktu biasa-biasa, kita bagi ada lah. Dia ambil stok banyak. Pada hobi. Biasa hobi lah, yang nak biasa terus. Tapi, bila kita ada analisis macam tu, kita tak begitu menurun. Ada naik turun dia. Tapi, setakat analisis yang anda buat, memang kita ada peningkatan. Kita menggunakan isu pandemik sebagai satu alasan untuk kita menaikkan sale kita macam iklan dalam TV juga lah. Mereka pun mencari peluang, mencari apa alasan daripada sekeliling, daripada situasi semasa. Jadi kita pun ambil kat situasi semasa. Pandemik kita tak boleh keluar, tak boleh apa, kena ni dapat orang takut dengan penyakit COVID dan sebagainya. Kita memberi ruang ikhtiar yang Allah Ta'ala dah bagi, Nabi dah ajar makanan sunnah dari segi kurma dia, Zamzam yang 1,001 penyakit, semuanya mai daripada doa kita dan kita amalkan apa makanan-makanan sunnah yang ada dalam Quran. Jadi kita ada, tak ada orang kat sini, kita ada buat madu, tapi itu sikit-sikit selingan. Cuma yang hot kira kurma Madinah, direct daripada Madinah, kita tekankan kita ni mutawif dan kita ambil direct daripada Madinah, daripada tanah Arab, bukan daripada Iran, bukan daripada Israel, bukan daripada China, bukan daripada Indonesia dan sebagainya. Kita ada sijil, kita beli daripada Madinah. Kita ada bukti kita penerbangan yang hantar tu, kargo yang hantar tu daripada Madinah. Jadi orang lebih yakin. Kita apa-apa pun mesti kena ada bukti dan kita kena ada analisis dan buat mengikut keadaan semasa. Kita gunakan isu pandemik, isu COVID ni untuk kita jual produk kita sebagai ikhtiar penyembuhan dan penjagaan kesihatan. Setiap rumah mesti kena ada, macam orang jual penapian ayak pula. Setiap rumah mesti kena ada satu penapian ayak untuk minum ayak bersih, untuk minum ayak yang sihat. Kita buat macam tu juga sebagai orang Islam yang yakin dengan apa yang sunnah Nabi dan apa yang Allah bertunjuk dalam Quran. Kita, setiap orang bagi ada. At least ada kurma tua dan Zamzam. Lepas itu tambah dengan apa tu saudak. Sebab kalau ada beritahu dah apa tu saudak adalah penyembuh penyakit yang tak ada ubat yang mati ya. Jadi benda
benda-benda tu kita bagi dah, kita buat bagi sampingan. Tapi killer produk kita ambil macam Kemon dan Zamzam. Dan Zamzam pun susah nak dapat kadang-kadang. Harga makin tahu. Tapi sekali-sekali dapat tu kita buatlah cara yang kita plan cantik lah. Bila dulu kita ambil secara agent, kita untung besar tapi volume kecil. Sekarang kita buat stay borong, kita beli banyak-banyak, kita jual cara borong, untung dia tak besar dari segi sebetulnya. Tapi sekali kita jual 100, untung dia jadi banyak kali. So kita kena main peranan untuk aturkan strategi supaya ejen-ejen di bawah MHKS ataupun mengetahui di bawah MHKS boleh dapat buat sale dan syarikat dapat untung secara otomatik. Dari segi tu kita tak pulun dari segi individual produk, kita pulun dari segi volume. Kalau kita bagi untung yang kecil bagi syarikat, tapi kalau semua orang akan ambil untung besar, contoh dia ejen dapat RM10, syarikat dapat dalam RM2 atau RM5 lah. Kalau ejen dapat RM50, syarikat dapat dalam RM30. Tapi ejen kalau seorang 10, kalau ada 100 orang, dah jadi berapa orang? Jadi RM5, RM30 yang kecil-kecil tu akan jadi banyak lagi daripada apa yang ejen tu dapat seorang. Dan ejen dia dapat sebulan dapat RM1,500, RM2,000 commission. Oh, masa seronok lah. Dari sini kita bangga dan kita bagi promote setiap bulan kita hantar siapa top 3 bagi semangat untuk ni. Kita ada target sale untuk bulanan personal sale. So dari segi itu kita makan keliling untuk pastikan semua pihak dari segi syarikat, dari segi customer kita, audience, orang luar yang nakkan khidmat kita, nakkan produk kita, dan ejen-ejen bawahan sendiri yang nak buat jualan produk dan jualan khidmat. Kita buat nasi dan kita bagi cadangan dan kita bagi cara-cara ada sekali. Itulah peranan sebagai orang yang mengendalikan syarikat lah. Jadi antum semua macam tu juga nanti bila kita jadi mutawif, kita selain daripada kita menjaga syarikat yang kita bernaung, menjaga nama syarikat, kita menjaga servis kita untuk nama kita sendiri. Tak kira kita pergi syarikat mana pun, orang akan ikut kita. Contoh macam kami yang jadi mutawif ni, santuni jemaah ni lebih penting. Walaupun kita tak ada bilik, kita kena tidur kat lobi ya, tapi jemaah akan kenal kita dan ingat kita bila-bila. Okey, untuk pengetahuan anda semua, syarikat MHKS ni, Mutawif Haramain Kedah Services, kita ada 3 orang shareholder. Shareholder ni adalah daripada kalangan bekas jemaah kami yang labur duit, yang memberi dorongan untuk kami buka bisnes. Sebab mereka memang bila tengok apa yang terjadi masa mereka pergi umrah, masalah-masalah yang terjadi kat sana dengan syarikat, semua seorang bulat-bulat kepada mutawif. Jadi bila mereka nampak kesungguhan kita jaga, kita tak menghiraukan tentang diri kita sendiri, kita pastikan jemaah tu yang okey. Jadi mereka memberi sokongan untuk kita buka. Ana pula memang dah cita-cita lama dah. Sebelum ni yang sebenarnya Ana kerja kilang je pun. Bukan ustaz. Cuma orang ustaz lah. Baru tengah start ni. Antu rumah ni bila keluar ada diploma, ada ijazah, ni lagi hebat lah. Cumanya berdasarkan pengalaman belajar, kita ada basic. Tapi bila kita pergi ke mana-mana pun, seperti ada yang ustaz-ustaz ada beritahu, macam mana pun manusia ni, anak Adam ni, dia keluar mula dia kena azan dulu. Iqamah dan azan. Lepas tu dia pergi jadi jemuan, dia keluar macam mana pun, akhirnya dia akan kembali pasal apa yang dia mula nak adalah azan. Jadi, bila kita ada basic, kita tak kira kita background apa pun, bila kita mengaji, kita asal mengaji agama, kita keluar, dia buat apa pun, bila kita kembali, kita ada asas tu, tak apa, selamat. Kalau orang mengaji cepat,
masuk cepat, lompat degree balik main. Dia khusus dalam satu bidang. Lepas itu kadang-kadang dia akan terpesong. Kalau antum semua tengok hari ni ustaz-ustaz pun ada bergaduh. Okay. Ustaz ada kata ustaz sini yang sebenarnya itu adalah dari segi ilmu yang pegang di atas saja, dia tak pegang daripada bawah. Jadi akak tu penting. Ini sama juga. Contoh dia bila antum semua ni, pastikan kita ada analisis, kita perbaiki diri, perbaiki apa yang orang nak tengok. Kita kena kaji apa yang orang nak tengok. Jadi walaupun kita duduk di rumah, walaupun ada pandemik, macam mana nak bagi orang tengok kalau hak kita buat ni lagi elok daripada orang, kalau hak kita buat ni memang confirm okey, memang confirm betul, memang percaya. Jadi kita kena buat macam tu, bukti mesti kena ada. Jadi dalam Persatuan Mutawif Malaysia atau Mutawif Haramain, mana yang cadangkan untuk buat tarikh dan sebagainya. Bila kita mula-mula pandemik, bila mula-mula Saudi dia buka daripada lockdown, bila dah boleh buat akikah apa semua tu, orang mempersoalkan, bukan orang biasa-biasa, orang-orang hebat-hebat dalam kelas-kelas kuliah-kuliah apa semua ni, mempersoalkan macam mana nak buat korban akikah apa semua ni, promo apa semua ni, boleh buat kat sana tak boleh. Jadi kita kena bagi penerangan dan kita kena tunjuk bukti. Jadi ana pun cadangkan kepada Persatuan Mutawif Malaysia dan Mutawif Haramain untuk letakkan tarikh, untuk ada video dan mengatakan tarikh hari ni apa. Jadi lepas itu orang nak terus promote buat akikah, terus semua je buat akikah. Saya nak bukti yang pertama tu. Dapat bukti pertama, secara otomatik dia akan berjalan dengan sendirinya. Bila orang tengok bukti kita tu, orang politik. Jadi kalau nak tengok, kalau tadi nak kata jatuh bangun, menurun atau menaik tu, yang sebenarnya dia ada turun dan naik. Tapi bergantung kepada jenis produk dan jenis perkhidmatan, dan bergantung kepada kajian kita dan macam mana kita nak place in kita punya plan daripada kajian kita tu. Jadi kalau tanya dari segi hari ni anda boleh kata kalau ikut akikah korban memang meningkat compare dengan tahun lepas punya korban. Tahun lepas kita dapat dalam belah ekor kambing dan 7 ekor unta. Tahun ni anda pun target pergi tinggi sikit pasal nak pergi 4 ekor tamak. Jadi tahun ni walaupun kita suruh start awal, tapi dia pun tidur tak mau start awal. Semua nak start last minute, tapi walaupun start last minute macam itu juga sebulan, kita dah ada 30, setakat hari ni 38 ekor kambing dan ada 7 ekor unta dah komplit, lagi 3 ekor 8, 9, 10 kita buka secara serentak atas nama 3 orang yang nak cari bahagian untuk ejen-ejen top-up. Dan kalau ada orang yang bagi satu family ke satu grup sekor boleh jadi nombor 11, 12 dan 13 macam tu. Jadi insyaAllah kita target 30 ekor tahun ni. Kalau dapat 15, mana kata melepasi minimum target. Mana target minimum 15, target sebenar 30. InsyaAllah boleh sampai kot. InsyaAllah. Sebelum tu tak barang. Ustaz, dalam pandemik COVID-19 ni, adakah syarikat MSKF perlu mengurangkan pekerja ataupun menggunakan gaji ejen-ejen ni? Okey, seperti yang anda kata tadi, syarikat MSKF adalah syarikat baru yang mengamalkan agent commission arm. Syarikat yang menjalankan bisnes agent commission arm. Syarikat yang menjalankan agent commission arm, dia tak ada kerja. Yang bekerja adalah kami yang owner syarikat ni. Jadi hanya kami 2 orang partner dan guna satu admin yang praktikal saja nak bagi. Kalau dia ada praktikal tempat lain, dia pergi tempat lain. Kalau dia tak ada praktikal, main kami lihat. Jadi dan
Dan kita menggunakan ejen-ejen tanpa gaji, tapi komisen agak lumayan kalau buat kerja. Jadi tidak ada masalah tentang pengurangan pekerja atau penambahan pekerja. Cumanya ejen tu kita kena tambah ejen, baru ejen tu kalau seorang buat satu pun, kalau ejen ramai dia jadi banyak lah. Sebab tu untuk student-student macam antum semua ana bagi peluang untuk jadi ejen, tapi yuran pendaftaran tak perlu bagi. Kita tolak bila kita ada sale. Mana kata bila sale yang besar, komisen besar, baru kita tolak. Macam tu. Dan komisen kecil ambil dulu. Bagi dapat rasa. Macam tu. Jadi tak ada masalah dari segi pengurangan bekerja dan sebagainya. Cumanya bila kita tak ada bekerja, kita akan pergi kecil. Kita tak dapatlah benefit yang kerajaan bagi untuk tu. Tapi kalau yang kerajaan bagi pun dia banyak dia punya peraturan dia untuk dapat tu. Itu ya. Lagi. Okay. Okey, ada soalan Darwish silakan. Ada soalan. Darwish? Dah hilang. Darwish. Skip dulu kalau tu. Kalau dah rusak dia skip dulu. Izzat. T ke Izzat. Apakah perancangan untuk jangka pendek pada masyarakat dalam dalam syarikat dalam pandemik COVID-19 ni? Okey. Alhamdulillah dalam jangka pendek kita akan meneruskan cara kita punya sistem memang dari segi marketing kepada ejen-ejen dan mutawif memang ana simple saja. Tetap mengamalkan cara niat lillahi ta'ala, dakwah, dan belakang sekali ada keuntungan. Dan sama macam Ana kata tadi, kita menjalankan analisis dan mengatur strategi untuk jualan produk dan promosi perkhidmatan kita mengikut keadaan masa. Contoh dia, hari ini kita fokus untuk korban. Lepas hari haji ini korban tak ada, kita kembali kepada kita. Dan macam mana nak naikkan nama kita supaya orang kenal kita. Bila orang dah kenal kita, bila orang dah berhubung dengan kita, lain kali bila ada bisnes lain orang akan cari ya. Bila ada nak guna perkhidmatan lain, dia tak buat akikah, tak buat korban. Tapi dia bagi sumbangan RM10. Kita bagi bukti. Bila dia bagi sumbangan, dia ada dalam database kita. Betul. Bila dia ada dalam database kita, kalau kita buat akikah, kita hantar dalam grup database grup. Contohnya kita create satu grup WhatsApp ataupun podcast lah, kita buat customer-customer kita ni, pelanggan-pelanggan MHKF, penyumbang-penyumbang MHKF. Jadi kita share, okay, Alhamdulillah, Assalamualaikum, Alhamdulillah hari ini kita dah melaksanakan amanah akikah bagi salah seorang daripada waris yang buat doa ni. Tunjuk gambar, video dan sebagainya. Mereka dah tengok, tahun ni mereka tak buat. Mereka cuma bagi sumbangan RM10 lah. Tapi esok bila mereka ada duit, mereka ada hajat. Mereka akan cari kita, mereka tahu kita dah buat. Mereka percaya kita pasal dengan RM10 mereka bagi pun kita boleh buat benda yang mereka kuasai. Untuk dia hari ni yang dilancarkan hari ni, kalau tengok dalam anak punya status WhatsApp tu, anak bagi yang makanan burung. Dan anak hantar, anak ada satu grup asnaf. Grup asnaf punya tadi. Pasal masa anak jatuh tenggelam dulu ni, orang kerja dan sebagainya tak ada duit langsung. Anak duduk dalam grup asnaf. Diberi zakat bulanan. Jadi anak duduk dalam grup tu. Teruk grup tu kadang-kadang sehati, kadang-kadang minta duit, kadang support duit. Walaupun dapat sebulan, mesti habis dapat dalam kuartal dia. Jadi anak cari grup tu. Anak kata kita ada dalam 50-60 orang.
Kalau seorang bagi RM1 kalau kita bagi katalah dekat anak tak abang lah berapa nak bagi kat Mekah tu. Tapi kalau kita bagi RM25 kat tangan Mekah, tak ada 2 kali. Kalau seorang RM1, ada orang yang dah lebih kalau RM1. Betul. Bayangkanlah kalau kita promosi ke semua masyarakat di dalam Malaysia ni, bagi tahu kata sumbangan sedekah untuk makanan burung di tanah haram Mekah, yang ganjaran dia Allah Ta'ala tak tengok pada harga RM kita, tetapi apa niat kita yang kita bagi itu digandakan dengan 100,000 kali ganda yang kita buat sedekah di tanah haram. Bayangkanlah orang yang tak ada duit tapi dia nak bagi, dia bagi RM1. Jadi kita tunjuk video, tunjuk gambar, ada ustaz tu bagi tahu lah, alhamdulillah yang siapa yang bagi sumbangan melalui MHKS dan sebagainya ni, semoga berjaya, semoga dimurahkan rezeki lah, ni doa apa-apa itu. Mereka akan teruja dengan RM1 mereka ni sampai di Mekah dengan 100,000 kali ganda ganjaran. Secara automatik isu-isu orang yang hak ada duit ni, apa semua ni, termasuk mereka yang tak ada duit ni, bila mereka ada duit, mereka akan buat benda lain, mereka akan bagi cari kita. Sebab tu bila kita dah slow down, bila dekat nak raya haji ni, lepas raya haji kita tak ada beban, tak tahu nak buat apa. Jadi nak start lah dengan makanan burung ni. Benda-benda yang tampak unsur keuntungan ni adalah penting untuk mencipta nama, untuk sebarkan nama kita di serata dunia. Betul. Supaya orang akan kenal kita. Orang akan kenal kita bukan kenal saja-saja, orang kenal kita dengan apa konsep dan apa jenis amal kebajikan yang kita buat. Kalau kita tak abang tanpa usaha keuntungan pun orang tahu lah, siapa ni buat ni tak boleh untung lah. Bagi RM1 pun boleh. Tanya apa macam mana, tak boleh lah. Kalau makcik tak ada duit tapi makcik teringin kan nak pergi nak buat ni, apa ni, kursi roda ni mahal, RM400 mana ni, tapi makcik teringin lah, makcik nak buat apa ni, boleh, berapa je dah nak pergi. Ikut yang makcik nak, niat nak pergi lah, 50 boleh tak? Boleh. 10 boleh lah. Kita buat dulu macam orang mengikut lah, kolek, seorang bagi 10, seorang bagi 50, seorang bagi 100, seorang bagi 200, cukup tak? Tak. Kursi roda kah, hantar video gambar apa. Bayangkanlah orang yang bagi RM400 tu, tak kisahlah dia ada duit. Tapi kalau orang yang tak ada duit ni, orang yang bagi sikit, 50, 20, bila dia tengok video-video apa semua tu, dia akan rasa apa. Bila dia dapat benda tu, dengan mudahnya kalau kita tanya oleh, makcik ni, pernah dengar tak? Pernah tengok bila satu-satu tempat tu di Malaysia kita ni ada kematian. Mula-mula sekali, dia akan tanya ada masuk syarat kematian tak? Dah settle buat syarat kematian, dah settle buat bumi semua. Lepas tu dia tanya, nak buat tahlil apa semua, ustaz kalau saya nak buat tahlil. Okey. Syarat kematian kita dah bagi macam ni sekian-sekian, bumi apa semua, kita dah tolak dah syarat kematian, ni ada bilion duit dia. Okey. Tapi kalau tahlil kita tengok ni satu kepala ada satu kepala 50, ada satu kepala 100. Kau nak berapa? Nak berapa kepala? Nampak tak? Pernah dengar? Pernah nampak? Tak pernah lagi tak. Ada pernah tengok? Cuba kita kaji balik. Islam tak ajar pun macam tu dah sebenarnya. Sebab tu anak seorang yang dia panggil Ustaz ni gila buat tu. Apa kita nak buat tahlil di Mekah, kita kena mengikut situasi di sana. Situasi di sana pandemik COVID, bukan boleh kumpul ramai-ramai. Dapat dalam 15-20 orang dan cukup elok. Seorang pun boleh buat tahlil. Lebih pada seorang memadai. Betul? Lebih pada seorang cara banyak lah. Kalau seorang sikit. Jadi kita buat ala kadar. Kita bagi tahu dekat customer, bagi tahu kat waris, atau kita buat ni tahlil umum. Tahlil umum. Kita niat sendiri, kita bagi duit untuk buat tahlil di Mekah, untuk bagi makan orang-orang sana di musim pandemik. Bila orang buat di sana, anak akan ambil seikhlas hati. Dia kata nak bagi minyak tak apa. Kita letak lah, kita buang macam mana kata tu. Jadi kita bagi dengan bukti, bila ustaz di sana dia akan baca setiap nama arwah.
secara automatik orang ni dia jadi teruja, dia jadi orang kata touching. Bila touching ni lah, dia akan menceritakan kepada sekeliling dia, adik-beradik dia, kawan rakan dia. Dari segi tu, kita ada auto marketing dari situ. Marketing untuk ramai sendiri. Jadi anda masih lagi mengamalkan cara jangka pendek ni adalah mengamalkan sistem yang macam tu lah untuk menambah ataupun menekankan satu-satu perkara yang tanpa unsur keuntungan untuk bagi touching orang, untuk bagi peluang kepada orang yang berhajat nak buat sumbangan tapi tak mampu bagi sumbangan besar. Jadi kita bagi seikhlas hati, apa dia tanya, apa dia minta, semua kata boleh. Sebab bukan kita jatuh hukum nak kata tak boleh. Ikut dia lah, dia nak buat ibadah, dia nak bagi sedekah, kita kena kata boleh. Itu kita kena fikir ambil macam mana kita nak buat bagi benda tu jadi. Itu cara sistem dan cara perjalanan bisnes yang nak buat. Dan itulah jangka pendek dia memang kita akan tapi dia ada lah setting-setting yang jangka panjang. Pasal Ana memang daripada zaman dulu memang planning 5 tahun 10 tahunnya sampai ke berapa puluh tahun. So, kalau tanya Ana lagi 10 tahun tu Ana boleh contoh lah. Itu lah. Pasal-pasal terjawab lah. Pasal macam melalui ke tempat lain ke macam mana? Boleh jangka pendek. Kira boleh tu. Kalau macam tadi adalah jangka pendek kan Ustaz kan. Tapi yang untuk ni, untuk jangka panjang macam mana pula Ustaz? Okey. Bagi yang jangka panjang, kita akan, kalau kita tengok daripada impian sebenar, kita memang nak buka travel agent. Pasal kita mau tahu kita memang nak pergi umrah. Tapi bila lah ni tak boleh. Tapi kita kena merangka siap-siap. Bila kita merangka siap-siap, apa yang kita buat hari ini dalam jangka pendek adalah untuk jangka panjang. Yang kita buat yang nak cerita tadi tu, macam mana kita nak cipta nama, macam mana kita nak buat nama kita ni dikenali di seluruh dunia. Kita buat daripada hari ini. Daripada jangka pendek ni, bila kita buat benda-benda unsur tanpa kunjungan tadi ni, bila video kita tiap-tiap minggu dah keluar, itu pasal tak sempat lah. Dulu dah ada buat dalam YouTube channel. Tapi lah ni tak ada nak buat. So kalau anda masuk dalam YouTube, cari Mutawif Ramai Kita Sukses, ada MSKF-nya YouTube channel. Tengok orang tu. Jadi kita akan masuk, orang akan kenal. Dan wakil kita di sana, dia akan jadi staff kita tak lama lagi bila kita dah buat travel. Dan bila dia sebut MSKS, walaupun Mutawif luar, bukan daripada MSKS, Mutawif Malaysia yang guna khidmat dia akan sebut kata MSKF tu, ataupun dia akan guna borang-borang MSKF, benda-benda nota-nota MSKF yang akan datang. Lah ni dia tak buat lagi, saya akan minta jumpa lagi. So bila dia guna benda tu, nama MSKF ni akan keluar di mana-mana pun. Mutawif lain yang minta, Mutawif dah cakap lah minta yang hak jenis freelance yang tak ada kerja dengan syarikat ni, nama kita akan join. Dia akan join nama kita di kata-kata insya-Allah. Lihat masuk dia. Kita masuk web, masuk Google, check. Cari yang Mutawif Ramai Kita Sukses, MSKF kita keluar. Kita keluar benda tu orang akan kenal. Jadi Ana dalam sepatutnya lah ni dah ada sepatutnya MSKF Travel. Tapi pasal PKP lockdown ni jadi tergedala sebentar. Sepatutnya minggu lepas kita akan buat Google Meet dengan sekretari untuk register SSM. Tapi tertunda. Jangka panjang dia kita akan buat kita akan register SSM MSKF Travel. Dan MSKF Travel ni hanya tumpu kepada umrah, haji dan pelancongan semata-mata. Sebab dia kena register Motek, dia ada kewangan, kena audit dan sebagainya, dia jaga senang berat. Dan ada perkara-perkara yang di audit dan ditengok oleh Motek. Segala duit keluar masuk dan sebagainya. Akaun bank kita. Jadi Anda akan teruskan secara paralel, secara selari. MSKS hari ini services tetap ada. MSKS Travel akan membayar kepada MSKS Services yang buat servis.
Tapi MHKS service yang hari ni duk buat serba-serbi macam-macam. Tak kira apa orang nak, semua orang ada. Orang nak minta bantuan, orang sakit lah, bantuan tak ada, sakit tak boleh jalan, tak boleh apa-apa, tak boleh itu semua. Kita keluar juga minta bantuan. Kita ada link dengan Yayasan Amal Malaysia, Yayasan Salam Malaysia. Kita link banyak tu, kita minta. Kita cari dana, kita bagi. Masjid nak buat pembangunan, kita cari dana, kita bagi atas nama MHKS. Pasal contoh macam nak kata tadi, bila orang nak bagi sekali duit 1,000, 2,000, tak mampu. Orang nak bagi 100, orang nak bagi 50 ringgit. Segan, malu, takkan nak bagi nak bagi 50 ringgit, nak bagi RM1, bagi RM20. Kita kutip cara jemaah. Itu kita bagi atas nama penyumbang MHKS. Kita hantar cek MHKS dekat masjid tu, dana pembangunan masjid. Daripada penyumbang MHKS, kita hantar video ke gambar ke yang kita dah serah di default. Macam tu. Jadi bila anda buka MHKS Travel nanti, di bawah MHKS Travel akan ada beberapa anak syarikat lain. Kalau hari ni MHKS buat macam-macam, bila anda dah buka travel agent nanti semua, anda akan buka lagi 4 enterprise lain untuk asing-asingkan, pecah-pecahkan tugasan, pecah-pecahkan akaun. Masa tu, antum semua mungkin ada salah seorang yang main lagi orang. Okey. Apa kena akan buat? Ialah anda akan ada yang travel tetap travel lah tadi. Bab umrah, fikir haji, fikir umrah, fikir pelancongan keluar negara dan sebagainya. Tapi anda akan buka Akademi Mutawif Namhat, Akademi Mutawif MHKS. Akademi Mutawif MHKS ni kita akan dapatkan tauliah daripada mufti kita. Macam mana cara? Dalam Malaysia hari ini, mutawif sebelum adanya kumpulan antum semua, sebelum adanya diploma pengurusan haji umrah, semua buat kursus mutawif di travel agent, dan ada satu syarikat ni, Akademi Mutawif Semayang Berhad, di bawah Johor Corporation dan Wakaf An-Nur. Mereka ni buat dengan Johor Corp. Johor Corp ni dia ada link dengan Wakaf An-Nur. Wakaf An-Nur ni dia ada link dengan pejabat mufti. Dan mufti tu jadi pengarah mereka. Mereka ni atas pada mufti. Jadi mufti yang sign. Macam mana tauliah oleh mufti Johor. Jadi dan silibus dan dia punya modul ni pun memang hebat. Habis-habis ya, tanya bila nak pergi lagi. Kalau kat tempat lain tu, habis-habis, kamu nak pergi tak boleh lagi, kena ada pengalaman macam ni, macam kami ada pengalaman lama. Macam mana nak boleh pergi? Dia kena bagi ilmu yang berkat, kena bagi ilmu ya, yang modul dia tepat, modul dia memang kecak, supaya dapat ilmu tu boleh guna apa. Jadi kita akan copyright modul-modul dia dan kita tambah baik daripada luar-luar ni untuk tambah di modul. Ana share kan. Lepas tu kita tengok apa yang dia. Kalau tengok dalam laptop anda ni, anda ada satu dipanggil MHKS Group of Companies Subsidiaries. Sekarang ni ada Mutawif Haramain Kedah Services yang hari ni, ada MHKS Transport and Courier Service. Bila kita buat package umrah, semua orang nak kena naik kat KLIA. Jadi kita kena ada transport. Betul. Nak hantar, kena ada bas. Jadi sebelum mula-mula kita sewa, lama-lama kita kena ada bas nanti. Terus bunyi lah. Jadi kita kena ada umrah ni. Dan bila kita ada kenderaan, tak guna pun tak boleh. Kita kena buat transport rental service. Betul.
Dan bila kita ada nak angkat barang, nak angkat beg jemaah dan sebagainya, kita kena ada lori. Bila ada lori, kita kena buat courier service. Jadi ini adalah semua perancangan-perancangan. Dan bila kita ada jualan produk, macam-macam produk Muslim ni, kita akan buka satu kedai macam Muslimat lah. MHS Halal Mat. Tapi tak tahu nama sebenarnya, ini cuma perancangan. So, kita kan jual lah macam-macam. Kita ada Quran, kita ada buat Quran, kita beli Quran, kita ada Quran, kita ada tepung, kita ada macam-macam. Lepas tu, kita ada Akademi Mutawif yang dari ni. Kalau Akademi Mutawif dia ada macam-macam lah benda lah. Dan yang main dia akan jadi Sdn Bhd ni, dia ada juga perkara umrah, haji, pelancongan domestik, pelancongan luar negara dan sebagainya, yang mungkin anda salah seorang akan handle benda ni nanti. Jadi untuk perancangan jangka panjang ni, kita memang akan register MHKS Sdn Bhd yang bernama MHKS Umrah Travel and Tours Sdn Bhd. Lepas tu kita akan buka anak syarikat enterprise dan kita akan buka share. Mula-mula buka share kepada mutawif dalam MHKS. 1 unit 2,000, maksimum 10 unit, 1 lot 20,000. Okey. Kenapa? Bila dia mutawif ni masuk 20,000 secara automatik, dia adalah board of director. Bila board director, kita nak bagi mutawif ni be free. Sebelum ni kami, masa jadi mutawif freelance, kalau anda nanti duduk yang freelance yang tak dapat kerja sebagai staff, anda hanya naungan di bawah sebagai freelance, anda kena cari FOC. Nak cari FOC, kena cari 15-20 orang, 30 orang, 40 orang pun ada, ikut jenis syarikat ke. Ada 90 sampai 40 orang. Jadi macam kita akan buat 20 orang free satu. Tapi untuk mutawif, kita akan yang bertawiyah, mutawif MHKN, kita akan bagi dia memang free. Kalau dia dapat 20 orang, dia adalah dapat satu lagi FOC untuk bagi orang lebih. Kali keluarga dia tu. Itu special kan. Jadi kalau kita bagi free, mutawif lain yang bukan yang tak free selalu, dia akan tanya kenapa dia asyik dia hari-hari. Kami tak boleh, kami cari banyak orang, semua tak cukup 20 kan. Okey. Mereka memang tak cukup 20, tapi mereka dah bubuh 20 orang. Mereka dah jadi BOD. Bila jadi BOD, adalah syarikat bersama, mereka pun syarikat mereka. Bila syarikat mereka, kita kata dia adalah shareholder dan dia adalah tuan punya syarikat. Jadi, kalau dia free, memang hak dia lah untuk dia free. Jadi, okey. Itu sampingan dia. Nah, cerita dari ini, macam mana kita nak meneruskan perjuangan atau perjalanan kita jangka panjang. Bila kita buka saham syarikat untuk syarikat travel ni dengan 1 lot 20,000 maksimum, hanya 10 lot. Hanya 10 lot kita buka, dah berapa? 200,000. Okey. Lepas tu ada 3 orang shareholder dalam MHKS Services ni, kita bagi dia peluang untuk maksimum 30,000. Jadi Ustaz Faisal Mutawif dengan Ustaz Badul tadi ni, Mutawif partner ni, kena pulun sampai dapat 31,000 ke atas. Jadi anak dah reserve dah untuk anak 60,000, untuk Ustaz Bad 40,000, untuk anak dah Ustaz Bad jadi chairman, CEO dan CEO. Kita panjang. Untuk beginner stage, start daripada tahun depan, start daripada kita register Motek, start daripada tahun depan, 3 tahun, sampai tahun 2025, anak akan pegang chairman selagi tak sampai tahun 2025, tak lagi sampai major state. Bila sampai major state tahun 2025, dia akan ikut share. Kalau share siapa tinggi, dia lah jadi chairman. Ikut macam kita tengok dalam film. Betul. Macam kita tengok dalam film, dia ikut prosedur asal. Tapi perancangan yang anak buat, anak dah bagi limit. Untuk mutawif atau lepas mutawif dah bubuh, tak cukup risk dulu, kita buka kepada ejen, tak cukup risk dulu, kita buka kepada umum. Bila kita buka orang umum cukup 10, kita dah ada 200,000 campur dengan yang
asal tu lagi 90,000, campur dengan kami yang encik lebih pada 300,000. Jadi untuk register Motek kena ada 200,000 belakang. Jadi kita dah ada orang kat situ. Anak akan buka setahun daripada isu dalam bulan depan ke, kalau dah start register penyamaran, anda akan buka setahun. Cepat atau lambat bergantung kepada siapa yang akan masuk share tu. Bila masuk share tu, orang boleh register Motek. Ada tak anggaran, letak setahun tu 2022 nanti baru nak register Motek. Dan bila register Motek, dulu kena tunggu 2-3 tahun baru boleh dapat lesen umrah dan sebagainya. Tapi lagi cepat. Dia register Motek dah dapat kita akan dapat inbound dan ticketing. Lepas itu, selepas 6 bulan, kita terus dapat IOT secara umrah ziarah. Outbound dan umrah. IOT. Jadi, anak rasa antum semua pun dah cover kot simple tu. Tentang register Motek, tentang requirement Motek. Perlu ada apa account, ada apa dan sebagainya kan. Jadi bila kita duduk dalam pah untuk nak pergi ke beberapa tahun lagi tu, di situ lah kita kena prepare siap. Orang kata pijak tu dah ada. Jadi untuk sampai ke apa yang anda cerita tadi tu, hari ni kita dah sign MOU dengan salah satu syarikat untuk Malaysia dia. Tapi urusan mau terbuat sendiri, ground kita ada sendiri di Madinah, kita ada sendiri di Saudi. Dan ground kita tu akan jemput kita daripada airport lagi. So semuanya kita pilih ground pun yang elok. Jadi kita akan bergerak seperti biasa sebagai tim MHKS, tapi guna nama terbang, guna nama syarikat lain. Tapi kita masih lagi umrah bersama Menteri Ramai Kita Selesa. Umrah bersama MHKS. Tapi bang ada nama travel lain. Tapi orang tetap kenal kita sebagai MHKS juga. Saya umrah MHKS, nama terima kita tu umrah MHKS. Jadi MHKS ni walaupun guna travel lain, tiket kita punya tim kita, awal mampu kita boleh buat rekod. Pasal orang yang buat industri umrah ni ada setengah dia buat bisnes, dia buat umrah, dia tak macam engineer, tapi anak engineer. Jadi engineer ni dia guna based on data. Sama juga antum, nanti anak kena penting dengan benda-benda tu. Kita buat data. Bila kita buat data, umrah sulung ni bila dibuka daripada pandemik, dibuka yang umrah sulung ni anak akan pergi semua dalam satu tarikh. Contoh dia, mutawif lama, mutawif baru, kita akan buat satu tarikh. Bila satu tarikh, yang lama boleh belajar, boleh ajak yang baru boleh belajar dengan yang lama. Dan target syarikat dari kepada ejen, kepada mutawif, semua kita nak kebersamaan umrah pertama ni supaya dapat belajar antara satu sama lain dan semua kumpul jadi ramai. Nak bagi set juga, kita nak buat memory, boleh buat sekali, buat tahlil, boleh buat sekali, buat semua. Dan target utama dia untuk mendapat data yang cantik. Data yang cantik bila kita dapat ramainya grup kita. Kalau kita dapat 10 grup, katakan 15 grup, 20 grup, tak sama tinggi dengan syarikat-syarikat lain yang hebat tu. Cuma kurang lah daripada syarikat-syarikat besar sangat tu. Tapi sama tinggi dengan syarikat-syarikat yang dah establish. Makna kata, kalau setiap ujung tahun anda boleh dapat dalam 15 grup, anda target 15, tapi kalau dapat 20 ke atas. Dan setiap bulan dapat satu grup, ada 3 tim. Anda pecah kepada 3 tim. Satu tim, satu grup dan tak. Kalau 3 tim dapat bulan 3 jadi 3 grup. Ujung tahun boleh dapat 15-20 grup. Setiap ujung tahun anda jatuh flight. Setiap ujung tahun anda jatuh flight. Setiap ujung tahun anda jatuh flight. Bila jatuh flight, walaupun guna syarikat awal lain, nama awal lain tu. Bila kita fokus kita guna nama kita, kita bawa track record kita, data kita graf kita tunjuk. Okey, tahun ni, bulan ni apa? Main ujung tahun kita dapat. Ujung tahun ni kita dia punya graf dia tengok. Apa grup, apa orang memang boleh terbaik. Layak untuk dapat terbaik. Kita pergi import MS, kita pergi import ni masa tu. Bila anak dah jadi CEO MHK tu, memang pergi import CEO ni CEO. Lah ni memang bawa jauh. Macam.
semua sapu sampah, semua buat lah je lah ni. Tadi kita tolong jadi driver lah macam-macam. Tapi bila sampai satu ketika esok, bila hantu semua main gaji tempat ni, apa yang nak buat ni hantu semua main buat kan. Kena akan pergi jumpa semua CEO tu. Pergi jumpa tu Mufti, pergi jumpa CEO MAS, pergi jumpa CEO Malaysia Port Berhad, pergi jumpa wakil Saudi Airlines. Jadi kita akan minta untuk dapatkan charter flight apa maksud kita ada track record, kita ada data. Jadi semua perancangan tu dah diatur, dah ada dalam kepala orang, semua nak cari siapa nak luahkan supaya dia boleh sambung. Jadi dia ada jangka panjang ni, dia ada pertengahan dan jangka panjang. Pertengahan dia tu yang kita sign MOU dengan satu syarikat dan kita buat dulu. Kalau boleh tengok yang anda share apa ni slide yang anda share tu, marketing plan anda tu, kita buat macam tu lah. Mula-mula kita akan MOU dulu, lepas tu kita kumpulkan tenaga, kumpulkan kita punya strength untuk jemaah setiap bulan, setiap hujung tahun sampai kita betul kuat, baru kita guna nama kita. Kalau ikut lesen Motek ni apa 2022 boleh dapat lah, tapi kerana akan MOU sampai habis 2022, 2023 baru start guna nama sehari, supaya bila kita guna nama sehari kita dah pijak orang kenal dan kita duduk di atas, kita boleh duduk elok dan terus selesa. Dan bila Mai 2025 terus kita dah boleh letak deposit lagi 2,000-3,000 dekat muasasah dan kita akan jadi travel agent muasasah. Kita jadi travel agent muasasah secara automatik mudah untuk mendapat jemaah. Sebab kalau kita tengok hari ini, masalah-masalah yang terjadi yang jemaah duduk tak puas hati, jemaah duduk lari kerana travel agent yang bukan muasasah. Dia tek-tek tu tukar muasasah. Dia cari travel agent muasasah ni, tak dia berkata dia pun tipu lah apa semua, mahal lah apa ni. Esok tak ni, pasal pun dia tak jadi muasasah ni. Pasal dia tak mau kita ambil deposit. Kita kena buat sampai kita ada duit deposit. Dan kita kena plan. Perancangan jangka panjang untuk letak deposit tu pula, Ana dah buat. Walaupun Ana belum jadi travel agent besar, tapi Ana dah tengok apa di atas duit yang mereka dah buat, macam mana porak ni. Jadi dia nak plan dengan grup-grup yang baru nak buat ni, buat konsortium. Jadi grup konsortium adalah grup yang sama-sama MOU dengan kami ni, yang MOU dengan travel ni, masuk travel tu sendiri, dan lagi dua bakal travel lain tu akan jadi konsortium. Maknanya kalau hari ini Ana ada 300,000, Ana letak deposit 300,000 untuk jadi muasasah. Hari ini syarikat MHKS Travel boleh print visa di meja sendiri, di printer sendiri. Jadi konsortium kita ni yang non-muasasah ni, dia boleh ambil daripada kita. Semua dekat lah, macam di meja kawasan utara ni pula. Jadi tak payahlah 2 minggu, sebulan ada tunggu. Hari ini request, hari ini dapat 2-3 minit, pergi 2-3 minit, pergi 2-3 minit. Kita boleh ambil kan. Bila kita nak guna duit tu nak rolling, dia buat pula jadi muasasah, pasal dia boleh tak, dia boleh berkeluar, dia boleh tukar. Jadi kita akan rotate, buat sistem rotate. Yang ni anak rasa tak ada orang buat ni. Jadi anak je yang plan dengan rakan-rakan konsortium yang anak sedap. Ini anak apa yang anak buat lagi, walaupun lagi 10 tahun, nak cerita siap dah ini supaya orang kenal anak siap, supaya orang tak rasa macam nak tipu ke apa-apa. Declare siap apa pendirian data, apa plan kita. Dia nak buat macam mana dia punya pasal, dia nak untung lebih pun tak apa. Tapi anak beritahu apa punya anak punya pasal, apa punya anak punya ni, kalau anak mati isu, apa nak tolong buat. Apa nak tolong buat tinggal kat anak tu, macam tu. Jadi, nak declare siap mau lah dengan rakan-rakan konsortium. Jadi, itulah jangka panjang dia. Kita akan jadi satu travel agent dan segala aktiviti servis-servis yang kita buat tu, kita akan pecah kepada beberapa entiti lain. Termasuklah satu lagi anak syarikat, iaitu MHKS Borneo yang akan kontrol Sabah, Sarawak, Labuan. Jadi ada 5 di bawah tu, termasuk yang lagi ini lah, MHKS ni. Jadi dia ada kami mengetahui MHKS, dia ada MHKS Halal Mat dan akan menjadi Hypermat. Lepas itu dia ada
Yang last kali yang nak tak sebut tadi tu adalah MHKS nama tak komputer lagi, tapi MHKS Global Venture macam tu adalah untuk menjaga dana-dana saham, insurans dan dana kebajikan. Nanti bila kita dah jadi kaya, kita ada duit banyak, kita nak bayar zakat. Jadi benda-benda ni ada satu syarikat lain pula yang akan kontrol akaun tu, yang akan kontrol saham, yang akan kontrol insurans, nak bagi medical card kat staff, nak bagi insurans kat staff, untuk ada satu dana welfare, dana kebajikan untuk nak bagi semangat-semangat kepada orang. Hari ini, MHKS hari ini, kutip sumbangan daripada orang, beli barang, bungkus, pergi bagi ke orang. Kata, ini sumbangan daripada penyumbang MHKS. Ada kalau tengok dalam Facebook atau dalam mana-mana ni akan ada bukan dari sebenarnya pada tahun lepas. Bulan puasa tahun lepas dan bulan puasa tahun ni pun ada kita bagi sumbangan kepada senang-senang. Tapi kita kutip juga orang. Esok-esok ni, bila kita dah duduk di tempat yang kata jangka panjang tadi akan jadi macam mana tu, kita kena ada satu syarikat lain, kena ada satu dana lain untuk kontrol dana kebajikan. Pasal masa tu dalam hubungan syarikat tu banyak kita kena masuk sikit sebagai ambil zakat. Pasal bila kita dah bayar zakat kepada pejabat zakat akan bagi balik berapa persen daripada dana yang kita bagi tu untuk kita zakatkan sendiri. Jadi syarikat ni dana kebajikan ni lah akan kontrol untuk bayar zakat, untuk bagi sumbangan dan sebagainya. Jadi segala perancangan tu dia kena buat siap lah. Tak tahulah di universiti ada belajar ke tak, tapi ni daripada kerja 2 hari memang ikut lah. Hidup tak tahu mana, kaya tak tahu mana, biasa jadi miskin teruk. Tapi dari darjah 2 biasa buat mengikut jadi kepala putu. Belum belas sekolah dia letak dari darjah 2 dah start mengikut. Nak tahu kalau tak ni perancangan tak perancangan. Dengan anak pinak tak tentu ni. Kau cakap dia, kita cakap kita, tapi kita buat siap untuk masa depan. Jadi perancangan anak ni kalau orang tengok masa kerja buat anak perancangan kerja, masa bisnes buat anak buat perancangan kerja bisnes, dan masa kerja buat anak buat bisnes macam-macam dah. Bisnes jual kapek, kalau ada dealer kedai Kristan buat anak dealer, jual kereta buat anak jual kereta. Jadi pengalaman bisnes ni macam-macam dah, segala-gala. Jadi anak apply dan anak ada master in business administration. Anak buat part time masa anak ada gelang dulu. Jadi sebab tu anak buka syarikat ni nak bantu orang. Pasal anak tak boleh apply master anak ni untuk kerja di tempat lain. Orang kita untuk apply kerja, nak tukar kerja engineering ke kerja bisnes susah sikit, saya tak ada pengalaman. Tapi kita ada pengalaman yang secara tak sedar. Orang tak kira pengalaman, tapi yang sebenarnya itu adalah pengalaman. Jadi anak apply dengan benda apa yang banyak, anak apply apa yang kita pengetahuan kita untuk kebajikan umum, untuk untuk ejen-ejen anak. Jadi anak akan design balik, tak kira lah macam mana yang orang buat bisnes macam mana pun, anak design ikut cara anak, dan perancangan anak tu memang teratur sampai ke yang panjang lah. Kalau tanya jangka panjang tadi, kalau anak boleh beritahu 2023 nak buat apa, 2025 nak buat apa, 2030 buat apa dia. Dan memang akan jadi sampailah salah seorang daripada kami 2 orang ni, yang seorang lagi lah, sebab tu dia kata dia nak hidup anak sampai nak buka cawangan di sana untuk dia manage di sana Saudi, di mana start daripada law dah buat dah dia punya perancangan. Tahun depan bila kita mula buka balik umrah, kita akan pergi sana, kita akan pergi dengan, bila kita buka itu kita akan pergi dengan ladang-ladang kambing, ladang-ladang kita semua untuk kita pajak. Bila kita pajak, kebanyakan syarikat-syarikat travel dia ambil dari syarikat besar atau syarikat travel besar. Kami ni kita direct, kalau direct agak mahal kalau ambil sikit. Jadi kalau banyak ni, kalau pajak terus 1,000 ekor, 2,000 ekor, dia akan dapat agak murah. Jadi kita akan pergi ambil benda ni. Anak WhatsApp business betul, kita akan cari untuk jadi kepala. Apa-apa kita cari macam mana nak jadi kepala. Jadi kita, mula-mula kepala kita tu tak apa murah, tak apa. Lama-lama kita akan dapat murah. Jadi kita akan ambil. Jadi daripada law ni, kita cari kepada apa yang anda buat hari ni, anda cari surau masjid, anda cari pertubuhan-pertubuhan, ada 2 grup. Satu grup adalah grup yang tak
pernah, dia tak manage buat hakikat korban sendiri. Dalam dia akan ambil daripada orang lain. Ana minta buat kerjasama. Contoh dia masjid. Kita buat kerjasama, guna logo dia. Bila guna logo dia, semua logo dia kita mahu kita kecil di bawah. CJ pun nama dia apa? Nama kecil tu. Bagi balik sumbangan dana pembangunan surau, pembangunan masjid. Itu kalau kita nak bagi komisen tak boleh. Jadi jatuh dia punya taraf dia, kita tak boleh anggap sebagai agent. Kita ambil dia sebagai rakan kerjasama. Dia pasarkan produk kita, produk khidmat kita. Lepas itu kita bagi balik dalam bentuk dana semangat. Jadi bila mereka ni boleh duk pasarkan sendiri, orang akan percaya pasal surau masjid yang buat. Bayar kat masjid, bayar kat bendahari masjid. Itu gambar-gambar contoh video pun kita yang bagi, tulis nama masjid kat situ, tulis nama pertubuhan kat situ. Jadi kita dapat hasil banyak. Kita akan meningkat. Kita akan jadi PKL. Tapi cari untuk pajak sebulan 100 ekor buat kita. Tahun kita untuk haji korban kita buat semua. Lepas itu daripada segi itu kita akan bertambah harga akan jadi murah. Dan kita akan bertambah harga. Untuk grup kedua adalah daripada travel agent, syarikat-syarikat luar, NGO yang memang buat korban, buat hakikat, tapi dia pun tak buat di Mekah. Ataupun yang buat di Mekah daripada mutai freelance yang sebelum ni duduk kat travel lain. Apa semua, kita akan bagi offer harga yang best supaya dipakai diri kita. Kalau begitu esok ni kita tak ada risau sebenarnya umrah, kita tak ada risau dengan pandemik, ada wabak akan datang pula ke apa, COVID-19 ke apa, kita tak takut dah. Pasal puak-puak ni, orang ni akan main kita untuk order korban, untuk order kikau semua main kita. Pasal kita dah pajak dah di sana. Wakil kita staff dari sana dan CEO kita kat sana, dah duduk di sana, stesen di sana, buat family di sana, dah pajak dah ladang kat situ 2,000 ekor kambing, 2,000 ekor kita tak ada masalah. Sampai ke situ perancangan-perancangan yang ada hari ni dalam kepala hari ni yang dah ditulis di dalam WhatsApp dan partner dan ditulis di dalam folder-folder yang tengok tadi tu dah ada sampai tahun tu dah, korang-korang sampai 2030 dah ada. Yang lebih pada tu mungkin ada orang lain nak sambung tu. Ada lah pandangan lagi kalau itu lama. Di setakat tu dah tu. Okey. Darwish ada ni soalan lagi kan? Ada lagi berapa soalan ni? Asal ada lagi 4, ada lagi 3 soalan lagi Ustaz. Boleh. Darwish. Okay, soalan kami yang seterusnya Ustaz. Pandemik COVID-19 banyak merubah kehidupan manusia ke arah digital. Adakah MHKS turut ke arah digital? Kalau nak tanya tentang digitalisasi ni, kita duk sembang-sembang dari tadi, memang kebanyakannya cara kita guna tu adalah dari digital. Sebab yang kata online marketing, kita guna, cuma kita tak buat Shopee lah. Shopee nampak pelik kat buat korban dan Shopee. Tapi kita guna robot WhatsApp. Kerana guna sistem robot WhatsApp marketing, gunakan robot. Jadi cuma bila main pandemik ni nak sampaikan kepada semua ejen-ejen ni tak sampaikan lagi. Cuma seorang dua yang lagi. Dan kita akan guna online sistem website. Order melalui website, ada Google Form dia, ada link untuk payment, auto payment tu. Payment jadi semua macam kita bayar kat Shopee kita nak buat sendiri. Dan dalam proses semua tak launching lagi, kita buat start jalan. Nak buat anak tak sempat. Anak tu juga practical kita ni dia bidang bisnes dan dia ada buat online bisnes dan web semua tu. Jadi anak suruh dia buat lagi tak duit semua, anak cari jalan tu free supaya explore lagi. So anak tahu benda tu tapi nak buat tak kan. Dia buat sekali lah, anak ajak dia buat sekali lah, anak ajak orang yang belajar, orang yang dah belajar yang pandai, dia nak ajak dia. Itu yang pilih ada program start ni apa. Ini pasal anak asal daripada electronic engineer dan bab IT ni, electronic engineer memang pakar. Jadi cuma benda lama dia tak pegang ni kita ingat-ingat lupa. Tapi insyaAllah
bila ada bantuan daripada orang-orang yang nak mengaji benda tu, senang kita nak ajak mereka tersebut dia faham. So memang kita ke arah digital dan kita menggunakan segala online media yang ada. Kita guna Facebook, kita guna Instagram, kita guna LinkedIn, orang cari kerja pun kita jual. Kita guna WhatsApp marketing robot system. Dan kita akan buat automated payment gateway dan automated booking system dalam online. Jadi dalam proses untuk melengkapkan semuanya jadi digital lah. Sebab masalah ni kita cuma guna cara WhatsApp. WhatsApp robot tu akan, kalau tengok WhatsApp kalau tengok dalam handphone anak ni, dia ada 3 WhatsApp lain. Ini adalah robot. Banyak tu. Dulu. Ini adalah robot. Robot akan jalan 24 jam. Dan kalau tengok, ini adalah anak punya robot. Nampak kan, nampak. Kan? Dia akan Jadi bila keluar orang bot tekan ni. link, bila orang tekan link ni, dia secara automatik Masuk. kalau korban, terus keluar korban. Keluar akikah. So boleh Contoh register dia. kat situ kan? Ha? Dia boleh register kat situ terus lah kan? Kita anak belajar yang tak beli software Blaster tu. Oh. Anak belajar yang free. Ni dia just masuk Betul, untuk tengok maklumat je lah dalam tu. Kita guna link yang kita guna tu, link daripada WhatsApp.my dan link daripada Google. LY tu. PLY. LY tu kita guna tu, dia akan main, dia klik tu akan main WhatsApp kat kita. Dia main WhatsApp kat kita, dia akan main macam ni. Ini guna sistem WhatsApp.my. WhatsApp.my dia boleh bubuh ayat pun. Bubuh ayat dengan nombor akaun, nombor siap. Dia akan main, dia buka, dia klik link tu, dia keluar benda dia. Kalau dia terus yakin, dia dah study tu, dia tengok Google, dia dah tengok YouTube channel, dia dah yakin, dia terus isi benda ni. Ada juga orang terus isi. Ada orang, dia hantar kosong macam tu je. Itu kita kena explain. Dan memang ada orang yang daripada situ, daripada robot tu yang ada boleh kita dapat sale daripada situ. Kata ada orang yang kita boleh close pun. Dia ambil korban ke badan haji ke semua daripada situ. Jadi antara produk ataupun antara sistem digital yang anda guna adalah WhatsApp robot meeting. Dan benda tu adalah percuma sebenarnya. Tak guna yang beli ni. Guna yang percuma. Cuma belajar dia kena bayar duit. Lepas itu, bila dah belajar, anak akan ajak orang secara dalam grup sendiri ni cuma. Itu kalau yang lain anak belajar cara murah. Ajak cara konsep dia. Dia ada banyak lagi macam-macam benda yang nak buat. Tapi tak sempat dalam kepala ni dia cok. Jadi anak cuma ambil sikit ambil tang robot marketing je. Ambil tang WhatsApp robot. Dia ada banyak lagi untuk Facebook, untuk Instagram, untuk Shopee lah, apa macam-macam lah. Tapi anak cuma ambil tang robot tu saja, dah boleh menambahkan sale orang sendiri. Dan cuma bila buka nanti, lah anak nak buat online ajak mereka, tapi takut mereka tak faham. Bila dah boleh bersemuka nanti, kita akan buat kelas bersemuka supaya semua ejen-ejen boleh ada robot masing-masing. Robot WhatsApp masing-masing dan boleh buat sale. Jual lah tu. Okay, boleh. Dari ada lagi soalan? Ada satu. Seterusnya adalah, adakah
organisasi MSKS menambah produk atau perkhidmatan baru sepanjang pandemik COVID-19? Okey. Kita nak kata tambah, macam tak tambah. Nak kata tak tambah, macam tambah. Cumanya, Macam mana tu? kita lebih menekankan kepada kajian atau analisis tentang produk dan khidmat dan sumbangan tanpa unsur kunjungan yang mengikut situasi. Contoh dia, macam tadi nak kata, hari ini Ana melancarkan satu sumbangan sedekah bagi makan borok di Mekah. Kita kata tambah. Dan produk-produk lain ada juga, contoh dia kurma dah habis. Senyap RM10. Esok nak sebulan ke 2 bulan sebelum rosak kita. Dia ni balik, dia main balik. Jadi ada yang kita tambah, ada yang kita stok besar, nanti kita main balik. Tak semestinya tambah atau buang. Kita akan pakai tepi dulu, nanti dia main balik, mengikut kesesuaian masa dia. Dan ada yang kita kena perlu tambah. Dan perkara-perkara khidmat yang tambah adalah amal kebajikan yang kita buat dari segi ad hoc. Contoh dia, ada persatuan-persatuan kejiranan kita, sahabat-sahabat kerjasama kita, sama ada masjid nak buat baru, nak buat pembangunan masjid, nak buat dana pembangunan apa-apa, kita akan boleh. Ada kerajaan Mesir nak pergi mana-mana, Arabia Surau mana-mana, Arabia Karang mana-mana, kita akan boleh. Bila kita boleh secara ad hoc, kita bagi atas nama kita. Jadi bila kita bagi, kita menjalinkan kerjasama dengan, kalau surau tu buat kutipan, kita bagi surau tu. Kita bekerjasama surau tu. Kalau ada orang susah rumah terbakar, kita boleh kita bagi. Jadi kita ada benda-benda ad hoc yang kita memang dengan seikhlas hati memberi sumbangan, tetapi secara tak langsung kita buat marketing, menjual nama kita. Kalau kita nak bagi dalam keadaan company yang belum kaya ni, memang kita tak mampu. Tapi kita kutip sumbangan orang sikit, saya nak kata tadi, bagi peluang untuk orang nak pergi sikit, supaya kita boleh bagi satu kutip kat orang yang memerlukan. Dan di situ kita dah mula menjual nama kita. Dan nak kata tambah tu memang ada lah tambah. Setiap masa kita akan fikirkan apa-apa yang kita nak tambah. Memang ada. Dan kita lebih mementingkan analisis untuk pilih produk apa nak jual dan perkhidmatan apa kita nak fokus, dan apa produk, apa sumbangan tanpa kunjungan yang kita nak bagi kancing. Cuma macam sekarang, kita stok seketika untuk majlis tahlil. Pasal bayi-bayi kita sibuk nak vaksin, sibuk dengan buku nak dapat pergi haji dan sebagainya. Jadi biar popular dulu. Nanti bila ada lepas haji, kita akan buat semula. Majlis tahlil ni kita akan buat sebulan sekali. Memang yang tu tetap kita kena buat walaupun ada permintaan atau tak ada permintaan. Cuma konsep dia, macam nak kata tadi, setiap sumbangan tanpa keuntungan ni, kita akan adakan dana tabungan. Kita buat tabung sumbangan tahlil, tabung sumbangan import jemaah, tabung sumbangan makanan borong, tabung sumbangan apa-apa, pelbagai. Jadi orang akan bagi atas tajuk tu, kita simpan atas tajuk tu, ada akaun kita, akaun tajuk tu. Dan setiap bulan untuk tahlil, kita akan keluar setiap bulan tahlil. Dan baki ada orang tu. Sama awak import jemaah dan keluar setiap minggu. Walaupun minggu ni tak ada orang bagi, tapi kita ada tabungan. Lihat orang bagi sebelum ni, kita bayar katakanlah 200 minggu. Tapi bulan lepas ada orang bagi RM100,000 dah, RM1,000 dah. Bulan ni tak jalan, orang tak bagi, nak bagi RM230. Tapi kita tetap ada RM200 tu selai account untuk kita bagi. Jadi benda tu akan jalan dia dulu. Sebab tu masa kita nak start pun, kita mulakan dengan kutipan dulu. Bila cukup kutipan untuk 3 minggu, 4 minggu, baru kita mula buat. Dan bila dengan adanya video yang pertama, kita akan dapat mudah masuk yang seterusnya. Jadi kita menitik beratkan tentang kutipan dana
dan analisis perkara-perkara penting apa yang perlu difokus selain menambah produk dolar atau khidmat dolar. Boleh macam tu. Okey, Zat. Terima kasih, Zat. Ni soalan last lah. Lepas ni tak ada soalan lah. Banyak sangat. Okey, Zat. Soalan last ni dia macam ni. Okay. Adakah syarikat MHKL ni dia dapat inisiatif daripada kerajaan yang diberikan kepada MHKL ni? Ada tak dapat? Okay. Sebenarnya macam Ana kata tadi, MHKL ni hanya company kecil, company yang tak layak. Pasal kita register SSM partnership RM70 SSM. Kita tak ada pekerja. Bila tak ada pekerja, kita tak ada KWSP, kita tak ada susu. Untuk mendapatkan benda tu, dia kena korang-korang orang bekerja. Dia kena ada EPF susu, potong. Baru boleh apply yang RM600 ke RM1,200 ke sebulan untuk kerja. Jadi kita tak layak untuk guna tu, dan memang kita tak dapat lah benefit tu. Kita tak bila kita dah tak layak, kita tak dapat benda tu, dan kita pun tak ada kena-mengena lah. Yang itu. Tapi Ana dan Ustaz yang seorang lagi tu sama-sama adalah orang yang tak ada kerja sebenarnya. Kami daripada Mutawif Freelance yang tak ada kerja. Seorang pencen tentera, dia pun tak apa sihat. Ana pun tak sihat medical board. Asalnya orang bilang anak kena medical board, tapi tak dapat apa. So tak boleh claim, tak boleh claim. Saya nampak macam sihat. Lepas tu pernah terima zakat, nak jadi anak asnaf zakat. Dan bila kita register SSM, secara automatik tidak layak untuk BPR. Bukan sahaja tidak mendapat bantuan kerajaan, bantuan dari syarikat, sebagai individu sendiri pun, tahun lepas masa nak mula buka, masa tak ada pendapatan, masa tengah miskin, dapat BPM masa tu. Kalau ni yang BPR ni, terus tak layak. Dia hantar Malaysia, orang tak layak. Kalau tak lah, itu menjadi pemangkin untuk kita terus buat kerja bagi jadi kita mendapat pendapatan daripada kerja kita ni. Pasal apa saja pun yang kita buat lillahi ta'ala, niat kita berdakwah, walaupun kita tak dapat sale, walaupun kita ajak orang buat korban, orang tu tak mau buat korban, tapi kita bagi tahu hadis-hadis korban, kita bagi tahu kebaikan korban, kita bagi tahu apa ganjaran orang yang buat korban, itu adalah satu dakwah. Walaupun orang tak buat korban, kita dapat pahala berdakwah. Itu yang penting. Dan yang ke belakang, kalau orang ambil, kalau sale tu jadi, kita dapat pendapatan. So, bila tak ada benefit daripada kerajaan ni, kita menjadi pemangkin untuk kita terus berusaha, untuk kita dapat ganjaran yang depan dan ganjaran yang belakang dari segi dunia, ada ganjaran dari segi akhirat dan ganjaran dari segi dunia yang boleh cover balik apa yang kita tak dapat tu. Jangan kita ambil itu untuk melawan abang kerajaan tak bagi yang pada SSM, bukan yang banyak sangat. Memang ada SSM, dia bukan dapat duit banyak lah, bukan untuk bila-bila macam atau ribu orang. Kita tak boleh tahu tu. Sebab kita nak jadi lagu tu. Jadi bila nak jadi lagu tu, kita kena ambil tu sebagai satu pemangkin. Satu semangat, motivasi untuk kita meneruskan kita punya perancangan supaya sampai ke tahap itu.